Hai guys, selamat kembali ke channel MD Aizat. So untuk segmen smartphone review pada hari ini, aku nak buat video full review mengenai Honor Magic 4 Pro. Dan kalau kita nak cerita pasal spek dia ataupun apa yang dia ada, memang dia sebenarnya layak untuk ada dalam kalangan peranti flagship yang premium. Even kalau kita tengok dari segi harga dia pun, kita dah boleh tahu yang Honor Magic 4 Pro ni dia duduk dekat level mana. Dan untuk harga jualan, peranti ini dijual pada tanda harga jualan rasmi RM3,999 dengan satu varian saja iaitu 8GB RAM dan juga 256GB untuk storan dalaman. So dengan tanda harga macam ni, aku faham yang kebanyakan orang mesti akan berfikir 2 atau 3 kali sebelum beli. Yelah, RM4,000 kot, bukan satu tanda harga yang mampu milik. Jadi persoalan yang sering bermain di fikiran, adakah Honor Magic 4 Pro ini benar-benar sebuah flagship yang premium? Berbaloi ke untuk dibeli? Adakah dia lengkap dan sebagainya? So inilah dia ulasan penuh daripada aku mengenai Honor Magic 4 Pro setelah 2 minggu menggunakannya. Dan tanpa masa lagi, ayo kita mulakan video ini. Pertama sekali aku nak cerita mengenai rekaan luaran yang digunakan. Dan bagi aku, rekaan yang ada pada Honor Magic 4 Pro ni agak unik. Jarang sebenarnya untuk kita jumpa phone flagship yang guna rekaan modul kamera simetri macam ni. Banyak telefon flagship yang ada dekat pasaran sekarang mesti akan letak setup kamera diorang dekat bahagian tepi kan. So bagi aku bagus juga, at least dia berbeza dengan jenama yang lain. Dan mungkin bagi kebanyakan orang, desain kamera yang dia ada ni agak besar dan nampak kurang cantik. Memang tak sesuai lah dengan semua pengguna. Tapi secara peribadi, rekaan kamera dia bukanlah perkara yang buat aku turn off. Aku tak ada rasa red flag pun dengan rekaan kamera dia. Dan selama aku guna, aku memang selesa dengan rekaan yang Honor Magic 4 Pro ni ada. Lagi-lagi dekat bahagian sisi, dia guna design curve edges yang buatkan kita lagi nyaman, lagi selesa nak pegang telefon ni. Semua disebabkan dia guna finishing jenis glossy finish pada bahagian back panel. Cap jari korang memang ada potensi untuk melekat. So tak berapa best sangat kalau nak guna phone ni tanpa casing. Tapi memandangkan ramai orang akan sentiasa pakai casing dekat smartphone diorang, so masalah fingerprint magnet ni bukan satu isu yang besar lah. Dan of course, apa yang menjadikan Honor Magic 4 Pro ini lebih premium adalah disebabkan dia hadir dengan IP rating IP68. Secara peribadi, aku rasa lebih yakin bila tahu smartphone tu dia ada IP rating yang bagus. So sekurang-kurangnya, aku sentiasa bersedia dengan risiko yang dia boleh tanggung. Tak adalah aku risau kalau terkena hujan atau benda lain kan. Memang satu benda yang bagus bila Honor bagi IP rating dekat device flagship macam ni. Dan macam biasa, aku nak share juga dengan korang kualiti audio yang keluar daripada speaker dia. Untuk pengetahuan korang, Honor Magic 4 Pro ini menggunakan setup stereo speaker. Dan obviously, setup stereo speaker dia cukup bagus. Kita dengar sama-sama dulu, lepas tu baru aku explain dengan lebih mendalam. Okay, so jom cari, turunkan volume kepada separuh. Okay, let's go. Tapi separuh dia macam tak kuat sangat. Naikkan full volume. Kalau aku tutup bawah ni, yes, masih dengar kat atas sebab dia stereo speaker. Sedap juga Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay. Yes, macam aku cakap tadi, overall kualiti stereo speaker dia memang cun. Audio dia jelas, speaker dia cukup seimbang. Tak ada rasa lebih dekat atas, tak ada rasa kurang. Memang well balance lah saya tak stereo speaker dia. Lepas tu dia punya mids atau vocal pun rasa berlemak, rasa jelas, suara pun lunak bila dengar penyanyi tu menyanyikan lagu. And then dia pun ada bass yang cukup bagus. Cuma satu benda yang aku perasan, dan aku rasa korang pun perasan tadi, yang mana Honor Magic 4 Pro ni punya setup stereo speaker macam tak kuat sangat kalau nak compare dengan smartphone flagship yang lain. Bila kita buka volume separuh, rasa macam slow je. But then, bila kita buka full volume, rasa macam kuat sangat. So agak kurang sikit lah dekat bahagian volume. Tapi apa yang bagus, even kita buka full volume, audio yang keluar daripada speaker dia sikit pun tak ada rasa pecah. Boleh kata setup stereo speaker yang bagus. Apa yang penting, dia tak ada rasa bingit, tak ada bunyi speaker pecah kan. So aku boleh bagi grade A jugalah dekat setup speaker dia.
Dan untuk skrin hadapan pula, peranti ini menggunakan paparan jenis curve dengan pill shape notch, panel jenis LTPO OLED dengan skrin berukuran 6.81 inci. Dan skrin dia juga ada refresh rate setinggi 120Hz, menyokong 1 billion colors berserta HDR10+, turut menyokong Widevine Level 1, mempunyai kecerahan nits setinggi 1000 nits, dan skrin dia mempunyai PWM dimming setinggi 1920Hz. Dan secara keseluruhan, panel yang ada pada peranti ini cukup mantap. Aku tak boleh nafikan benda tu. Aku terpaksa akui yang dia ada color accuracy yang tepat. Skrin dia cukup vibrant. Video pun nampak super sharp. Dan apa yang lagi menarik, skrin pada Honor Magic 4 Pro ini mempunyai teknologi yang boleh boostkan lagi frame rate video kepada 60fps. Jadi untuk layan segala jenis konten dekat Netflix ke, YouTube ke, memang tak ada masalah. Dia boleh bagi kualiti video yang sangat superb. Lepas tu penggunaan frame rate booster tu pun buatkan video dia lagi smooth. So memang boleh rasa puas lah untuk penggunaan media consumption pada peranti ini. Dan untuk pengetahuan korang, skrin pada Honor Magic 4 Pro ini memiliki resolusi antara 1080p sehingga 1440p. Dia bukan 2K punya display, boleh kata macam tengah-tengah lah. Dan masa mula-mula, aku terfikir, kenapa Honor tak bagi je 2K punya display kan? Tapi bila fikir balik untuk skrin saiz 6.81 inci, kita sebenarnya tak akan perasan sangat perbezaan antara dua resolusi tu. Memang agak tipis untuk tahu perbezaan dia, walaupun kita compare bersebelahan. Lagi-lagi bila Honor buat keputusan untuk letak resolusi 1312p dekat Honor Magic 4 Pro ni. Lagilah susah untuk nampak perbezaan dia. But still, walaupun skrin dia tak sampai 2K resolution, korang masih boleh tengok video sampai resolusi 4K HDR. Contoh video dekat YouTube ke, memang boleh, dia tak ada masalah dekat situ. Dan kalau nak komplain pasal skrin Honor Magic 4 Pro ni, bagi aku ada satu je, iaitu dia guna skrin jenis curve. Tapi skrin dia bukan sekadar melengkung, skrin dia jenis quad curve, yang mana kalau korang perasan, skrin curve dia jenis bersambung sampai frame body dia. Dan aku sebenarnya kurang gemar dengan panel jenis curve macam ni, dia lebih kepada personal preference. Aku memang tak berapa suka lah dengan panel jenis curve, sebab bila aku nak main game, aku ada rasa kurang selesa. Contoh kalau aku main game PUBG Mobile, aku jenis guna 4 jari. Jadi masa nak tembak opponent tu, kadang-kadang jari aku macam tergelincir, sampaikan aku boleh tertarik sekali notification bar dekat atas tu. So agak annoying jugalah screen curve macam ni. Tapi kan, kalau korang ni memang suka dengan screen jenis curve sebab dia nampak premium dan korang nak gunakan telefon ni sebagai tempat hiburan, contohnya layan movie, tengok TikTok, social media dan sebagainya, jujur aku cakap tak ada masalah untuk korang pilih Honor Magic 4 Pro. Sebab kalau aku nak komplain bahagian screen dia, memang pasal screen melengkung dia je lah. Lain-lain screen dia memang perform, screen dia superb. Dia guna panel jenis LTPO yang boleh kawal refresh rate. Lepas tu dia pengguna ultrasonic punya in-display fingerprint. Which is yang macam kita semua tahu, ultrasonic punya in-display fingerprint ni memang laju. Jari kotor pun dia dapat detect. Dan kedudukan fingerprint scanner dia pun senang untuk dicapai. So macam tak ada masalah sangat lah screen dia ni. And then dia pun ada screen yang cantik, vibrant, dia ada screen yang besar. Dan kalau korang memang tak kisah dengan screen jenis curve sekali lagi, yes, ini adalah antara panel yang terbaik yang ada dalam pasaran. Seterusnya, untuk spek dalaman pula, Honor Magic 4 Pro dikuasakan dengan penggunaan chip daripada Qualcomm, iaitu Snapdragon 8Gen 1, hadir dengan 8GB RAM jenis LPDDR5 dan ada storan dalaman berkapasiti 256GB dengan memori UFS 3.1. Dan seperti jangkaan kita semua, chipset Snapdragon 8 Gen 1 ni memang perform. Sebuah chipset yang top notch, chipset yang top of the line. Dan kalau nak cerita pasal performance ni pun aku rasa tak ada masalah. Korang nak main game apa sekalipun, nak letak grafik macam mana sekalipun, Honor Magic 4 Pro ni boleh perform dengan prestasi yang sangat mengagumkan. Cuma bila bercakap mengenai masalah kepanasan, secara teknikal, masalah overheating tu memang ada. Chipset Snapdragon 8 Gen 1 ni berpotensi untuk ada masalah panas yang melampau. Even kalau main game dalam 2 atau 3 jam pun, telefon ni dah panas gila dah. Dan aku rasa kebanyakan smartphone yang guna chipset ni memang akan jadi masalah tu. So tak boleh nak salahkan 100% dekat Honor sebenarnya. Tapi apa yang bagus, walaupun phone ni berada dalam keadaan yang panas, dia sebenarnya mampu untuk kekalkan tahap FPS. Aku banyak habiskan masa aku dengan main Apex Legends, sebab Apex Legends adalah satu-satunya yang boleh tunjuk monitor FPS tu. So aku pun ada bukti lah untuk kongsi dengan korang kan. Dan so far, dia punya frame rate memang stabil. Dia boleh kekalkan atas daripada 55, 58, sampai kan kadang-kadang tu FPS dia kekal je dekat 60 FPS. So agak menarik juga, dan aku rasa perkara ini mungkin berpunca daripada penggunaan GPU Turbo X daripada Honor. Bagi aku, features tu bukan sekadar gimmick, memang dia membantu ataupun dia berfungsi lah untuk improvekan lagi performance dia. Serius, aku rasa enjoy untuk main Apex Legends dekat device ni. Hari-hari aku akan main untuk test prestasi dia. Korang bayangkan, daripada awal aku tak ada rank, aku memang kosong. Lepas tu aku start Apex Legends dekat device ni, and then sekarang aku dah rank gold 3 ke gold 4 macam tu lah. So memang best, aku memang enjoy gila untuk main Apex Legends dekat device ni. Cuma untuk game Apex Legends, ada satu benda yang aku dapat detect, yang mana FPS dia berpotensi untuk drop bila kita on the way nak landing lepas turun daripada kapal terbang. Masa turun tu memang FPS dia turun sekali lah, dalam 30, kadang-kadang jadi 6 FPS.
So memang rendah. Tapi once kita dah betul-betul landing, dah sampai dekat bawah, dah jejakkan kaki dekat tanah, FPS dia tiba-tiba jadi kekal dalam 60 FPS. So aku pun pelik, kenapa FPS dia hanya drop bila kita nak landing je. Bila gameplay tak ada pula masalah tu. Tapi bagus jugalah kan, at least dia tak ganggu performance dekat telefon ni. Dan aku boleh puji dengan cara Honor mengatasi masalah macam ni, boleh kata antara penambahbaikan yang baik. Walaupun Honor Magic 4 Pro bukanlah sebuah phone gaming, tapi untuk enjoy kebanyakan jenis game memang tak ada masalah, dia boleh perform dengan prestasi yang sangat bagus. Kemudian untuk prestasi connectivity pula, yang ni pun aku tak tahu nak komplain apa. Rasanya aku dah guna 3 peranti daripada Honor tahun ni, dan ketiga-tiga peranti tersebut sekali pun tak pernah mengecewakan aku dekat bahagian connectivity. Korang juga tak perlu risau sebab VO Wi-Fi atau VoLTE pun dapat detect, which is satu benda yang bagus. Tapi apa yang lagi menarik, Honor Magic 4 Pro turut mempunyai teknologi AI Privacy Call. Yang mana teknologi ini berfungsi untuk mengurangkan lagi suara yang bocor masa kita tengah on call. Senang cerita, dia akan fokus kepada telinga kita lah supaya orang lain tak dengar sangat. Mungkin korang ni jadi suku OTP ke ataupun korang businessman yang selalu membuat panggilan. Dan kalau boleh, korang tak nak orang lain dengar apa yang korang tengah bersembang, korang tak risau apa-apa bila dah guna Honor Magic 4 Pro ni. Dan kalau nak cakap pasal performance tarik lain pun aku rasa tak ada masalah. Aku ada test guna Wi-Fi dan juga mobile data. Macam biasa, kedua-duanya perform. Dia punya tarik line tu memang mantap. Aku impress dengan prestasi connectivity yang ada dekat telefon ni. Cuma korang perlu tahu yang aku buat test connectivity ni dekat area bandar. Aku memang duduk dekat kawasan bandar. Dan setakat ni macam aku test okey je. So far tak ada masalah. Dan kalau korang tinggal dekat kawasan bandar ataupun tempat yang bangun, korang sebenarnya tak perlu risau mengenai performance tarik line pada peranti ini. Dan untuk prestasi bateri pula, Honor Magic 4 Pro hadir dengan bateri berkapasiti 4600 mAh. Dan mengikut pengalaman aku ataupun selama aku guna sebagai daily driver, aku cuma boleh dapat screen on time sekitar 5 atau 5 jam setengah sahaja untuk sehari. Dia sebenarnya boleh je lepas untuk penggunaan harian. Kalau pakai dari pagi tu, mungkin dalam pukul 8 malam tu dia masih lagi boleh bertahan. Tapi screen on time dia agak rendah sikit lah kalau kita nak kira. Dan aku rasa mungkin disebabkan aku heavy user, aku main game sambil jadikan device ni sebagai daily driver. Lepas tu Honor Magic 4 Pro ni pun macam kita tahu dia phone flagship kan. Dan banyak benda dia ada. So sistem perlukan power yang lebih untuk dia terus berfungsi. Dan dari situ jugalah dia makan bateri dengan lebih drastik. Tapi satu benda yang buat aku happy, yang mana Honor Magic 4 Pro ini menyokong wired charging dan juga wireless charging setinggi 100 watt. Memang impressive gila teknologi macam ni. First time aku jumpa smartphone yang mempunyai teknologi fast charging yang sama laju untuk dua benda. Dan of course, aku ada buat kira-kira di mana bila aku gunakan wired charging 100 watt, aku boleh dapatkan full charge dalam masa 32 minit sahaja. Manakala, bila aku gunakan wireless charging 100 watt pula, aku dapat sekitar 47 minit. Mungkin dia ada jurang perbezaan, ialah sistem charging pun berbeza. Tapi 100 watt Honor Supercharge ni cukup laju dah aku rasa. Dan bagi aku, teknologi macam ni, dia memudahkan kita sebagai pengguna. Contoh bila aku nak buat kerja, aku boleh letak wireless charging dock dia dekat atas meja. Jadi kalau bateri dah habis, aku boleh je charge sambil aku buat kerja aku. Dan bila nak tidur pula, aku boleh gunakan wired charging yang tersedia dalam kotak. So memudahlah kerja aku kan. Aku tak perlu risau sangat kalau bateri dah habis. Dan yang terakhir adalah mengenai setup kamera. So peranti ini hadir dengan 3 setup kamera. Dia ada lensa utama 50MP, lensa ultrawide 50MP juga dengan 122 degree, dan turut hadir dengan lensa periskop telefoto 64MP dengan keupayaan 3.5 kali optical zoom dan juga 100 kali hybrid zoom. Lepas tu dekat kamera belakang ini juga ada benda lain yang mana dia ada DToF sensor dan juga anti-flicker sensor. Manakala untuk kamera hadapan, dia guna 12MP lensa ultrawide dan turut hadir dengan 3D depth camera untuk kegunaan face unlock. So untuk pengalaman menggunakan kamera pada Honor Magic 4 Pro ni, aku boleh cakap yang setup kamera dia memang level flagship sebab cara dia proses gambar tu bagus. Dia punya color lebih ke arah vibrant, tapi dalam masa yang sama, warna pada gambar tersebut just nice, tak nampak over sangat color dia. And then dia punya dynamic range pun cemerlang. Dia mampu untuk counter cahaya supaya gambar tu tak terlalu overexpose. Dan kualiti gambar dia memang superb lah. Gambar dia sharp, kontras dia baik. Dia punya fungsi AI memang mantap sebab cara dia enhancekan lagi clarity pada gambar tu pun nampak bagus. Lepas tu dia punya lensa ultrawide pun boleh perform dengan baik. Tak nampak jauh beza sangat kualiti dia dengan lensa utama. Aku rasa mungkin disebabkan penggunaan Ultra Vision Photography yang ada dekat telefon ni. Agak menarik juga fungsi tu sebab dia sedikit sebanyak membantu untuk bagi kualiti gambar dengan lebih tajam. Dan secara overall bagi aku okey je kualiti gambar yang dihasilkan. Cuma kalau nak komplain sikit, aku ada perasan yang efek HDR pada setup kamera dia ni macam terlalu over. Dia sama konsep bila kita edit gambar, kita naikkan sharpness pada gambar tu sampaikan gambar tu nampak over HDR dia. Memang sama. Dan efek HDR pada setup kamera dia jenis automatic. Kita tak ada pilihan untuk matikan atau hidupkan fungsi HDR ini. Tapi kadang-kadang efek HDR dia okey je. Ada satu tempat dia memang boleh deliver kualiti gambar dengan bagus. So bergantung jugalah kepada tempat yang kita ambil gambar.
And then kemudian untuk lensa periskop telefoto pula, aku suka dengan 3.5 kali optical zoom dia sebab gambar yang hasilkan memang sharp. Kita boleh nampak details yang ada pada gambar tersebut. Tapi sayangnya untuk gambar 100 kali zoom akan nampak pecah sedikit. Yelah, nama pun digital zoom kan. So memang kualiti dia biasa je. Cuma kita masih boleh tahulah apa benda yang kita tangkap. Dia just nampak kurang sharp berbanding 3.5 kali optical zoom. Dan untuk fungsi portrait mode pula, aku boleh puji yang potongan edges dia sangat kemas. Cara dia potong dekat bahagian hujung rambut, objek dan sebagainya memang mantap. Efek depth of field atau bokeh dia pun kategori bagus. Cuma kita akan perasan yang tona warna pada kulit manusia tu akan nampak soft sikit. Dia macam beauty mode lah. Even kita dah off kan, even kita dah turunkan dia punya beauty mode pada kosong, dia still akan nampak soft. Tapi apa yang bagusnya bila nampak soft, kita tak akan nampak lah muka kita ni pecah. Memang tak akan nampak pori-pori dan sebagainya. Dan dia sebenarnya mampu je untuk hasilkan gambar portrait mode dengan baik. Seterusnya, untuk penggambaran waktu malam pula, aku rasa tak ada masalah. Fungsi night mode dia boleh cerahkan gambar dengan baik. Gambar nampak cantik, clear, noise dia kurang dan details pada gambar pun just nice. Kita boleh perasan yang fungsi night mode ni tak terlalu over sangat untuk cerahkan gambar yang kita tangkap. So bagi aku okey je fungsi night mode dia. Dan last sekali untuk video, peranti ini mampu untuk rekod video sehingga resolusi 4K 60fps. Tapi dalam video yang aku akan tunjukkan lepas ni, aku rekod guna 1080p. Since video sekarang pun 1080p, PC aku tak mampu lagi nak edit 4K. Nanti jadi berat dan sebagainya. So korang boleh layan dulu, nanti kita jumpa sekejap lagi. Di mana sekarang? Sekarang kita berada di KL Tower. KL Tower Ya. Dekat Skydeck. 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 Okey. So kita sekarang ni dengan bersama dengan geng-geng media. Dengan media yang lain. Ramai. Kita nak review Honor Magic Pro. 4 Pro. Magic 4 Pro. So nantikan video yang terbaru daripada MDIZ. Okey, kita telah jalan. Korang dah tengok kan? Korang rasa video kualiti dia macam mana? Bagi aku, kalau rekod video guna resolusi 1080p 30fps, dia punya stabilization tu memang mantap gila kan? Lepas tu dia punya kualiti pun memang tak jauh beza sangat lah dengan 4K. Cuma dekat 1080p ni dia punya stabil tu lebih baik lah. Dan dekat setup kamera ni juga masih ada fungsi lain, contohnya macam video log recording. Katakanlah korang nak shooting video ala-ala movie, korang nak pakai preset, light, lepas tu korang nak buat color grading dan sebagainya. Yes, korang boleh guna dekat Honor Magic 4 Pro ni. And then dia juga ada fungsi Pro, dual view video, slow motion dan sebagainya. So memang banyak features latest yang best. Dan secara keseluruhan, bagi aku setup kamera pada Honor Magic 4 Pro ni kategori bagus. Tak ada masalah untuk ambil gambar ataupun pelbagai jenis video dekat peranti ini. Okay guys, so aku rasa itu saja untuk video kali ini. Sebarang pendapat yang aku kongsikan adalah berdasarkan pendapat peribadi aku. Dan bagi aku, Honor Magic 4 Pro ni memang sebuah flagship yang bagus. Dia ada setup kamera yang memuaskan, skrin dia pun mantap walaupun tak ada 2K display. And then dia ada IP rating, wireless charging dan fungsi reverse wireless charging pun smartphone ni ada. So boleh kata sebuah flagship yang lengkap sebab banyak features latest yang Honor bagi dekat telefon ni. Cuma itulah, untuk tanda harga jualan RM4,000, mungkin kebanyakan orang akan fikir, dengan tanda harga macam ni, lebih baik beli iPhone. Tapi bagi aku lah kan, kalau korang ni memang peminat Honor, atau rindukan flagship daripada Huawei, lepas tu korang suka pakai Android, suka phone yang lebih fleksibel, yes, inilah dia antara peranti yang sesuai untuk korang. Aku jamin, spek yang Honor bagi dekat telefon ni, berbaloi dengan apa yang korang bayar. Dan kalau korang pre-order Honor Magic 4 Pro sebelum tarikh 10 hari bulan Jun 2022, korang berpeluang untuk memenangi hadiah ataupun free gift sebanyak RM1,656. So banyak benda juga yang korang dapat. Korang dapat jam, extend warranty dan sebagainya kalau korang beli telefon ni dalam tempoh pre-order. Macam biasa, aku akan tinggalkan segala info serta link pembelian dekat description box di bawah. So kalau berminat, korang boleh beli nanti. Okay guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching, dan kalau korang rasa video ini best, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe to YouTube channel MDIZ. Jaga diri korang sentiasa, pakai mask bila keluar rumah, and see you guys in the next video. Bye bye.